Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk Dr. Fairuz. Hari ini kami dari kumpulan 1 FKP 7 akan membentangkan laporan falsafah dan isu semasa yang bertajuk Anti-Vaksin Ancaman kepada Negara. Kita akan mulakan dengan definisi permasalahan. Merujuk kepada Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), coronavirus ialah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. COVID-19 menyerang manusia dalam cara yang berbeza. Simptom-simptom virus ini adalah seperti demam, batuk kering dan keletihan. Bagi warga emas, kanak-kanak dan penghidap penyakit fizikal seperti masalah jantung, diabetes, masalah pernafasan yang kronik dan kanser, wujudan golongan anti-vaksin di Malaysia dikhawatiri boleh mengelirukan pemikiran masyarakat lain. Laporan yang kami sediakan ini akan membincangkan faktor kewujudan golongan anti-vaksin, kesan dan langkah yang boleh diambil demi mengatasi masalah ini dari terus berlarutan. Saya akan membentangkan tentang faktor wujudnya golongan anti-vaksin. Antara faktor yang menyebabkan golongan anti-vaksin di negara ini wujud adalah kerana mereka kurang memahami tentang kepentingan vaksin. Mereka yang dimaksudkan ialah rakyat yang berumur 40 tahun dan ke atas. Golongan ini cenderung untuk memegang konsep yang salah mengenai kepentingan vaksin kerana mereka tidak mempunyai gadget untuk membaca artikel atau mencari maklumat tentang vaksin itu sendiri. Selain itu, halangan daripada pihak keluarga juga merupakan salah satu faktor di mana wujudnya golongan anti-vaksin ini. Hal ini dapat dijelaskan dengan satu situasi di mana anak-anak muda yang cakna dan mempercayai tentang kepentingan vaksin dan bersetuju untuk menerimanya, namun dihalang oleh pihak keluarga mereka, terutamanya ibu bapa. Situasi sedemikian menyebabkan anak-anak, terutamanya remaja, memutuskan untuk mengikut ahli keluarga mereka dan menjadi salah seorang individu dengan kepercayaan anti-vaksin. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abangku Muhammad Arif bin Abangku Abdul Qadir. Jadi saya akan meneruskan isu perbincangan mengenai faktor ataupun penyumbang yang mewujudkan golongan anti vaksin dalam negara kita. Jadi salah satunya adalah kurangnya pendedahan khusus mengenai vaksin dalam sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara kita. Seperti kita sedia maklum, hanya pelajar jurusan sains turin di sekolah menengah sahaja yang diajar ataupun didedahkan mengenai vaksin. Itu pun hanya berfokuskan dan berpaksikan teori dan kegunaan vaksin sahaja tanpa menerangkan kebaikan ataupun kemaslahatan vaksin itu kepada masyarakat. Sebagai contoh, kita dapat tengok buku biologi tingkatan 4 dan 5 dalam bab keimunan dan pengimunan. Jadi sepatutnya Kementerian Pendidikan serta Kementerian Kesihatan bekerjasama dan cakna dengan isu ini demi kemaslahatan masyarakat khususnya di negara kita. Jadi saya rasa itu sahaja. Sekian, terima kasih. Seterusnya, faktor yang menyebabkan wujudnya golongan anti-vaksin ialah mereka mudah terpengaruh dengan maklumat palsu lagi karut di media sosial. Hal demikian ini berlaku kerana terdapat individu yang tidak bertanggungjawab telah memuat naik maklumat palsu dan karut bagi mempromosikan ketidakpercayaan mereka terhadap kaedah teknologi moden termasuk kaedah vaksinasi COVID-19. Ada setengah individu daripada golongan ini telah menokok tambah tentang kesan-kesan vaksin bagi menakutkan lagi orang ramai. Seterusnya ialah falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan dasar pendidikan yang telah dilaksanakan di negara kita iaitu Malaysia. Ianya dikubal pada tahun 1988 oleh pakar-pakar pendidikan. Kesan sekiranya golongan anti-vaksin tidak ambil tindakan ialah kesihatan dan keselamatan masyarakat tidak terjamin. Lalu ini boleh menjejaskan sistem pendidikan seperti kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar tidak dapat hadir ke sekolah dan juga berjumpa dengan guru-guru. Cara pembelajaran yang baru terbukti agak kurang efektif bagi sesetengah pelajar. Majoriti pelajar di Malaysia lebih selesa mengikuti proses PNP ataupun secara bersemuka kerana ianya lebih fokus dan juga mereka tidak perlu risau dengan masalah ketidakcapaian internet di rumah. Di sini sekiranya situasi ini terus dibiarkan berlarutan, usaha kerajaan melalui falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan tergendala. Konsep rukun negara. Rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia. Ia dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Tragedi ini telah membuka mata semua pihak betapa pentingnya hidup bersatu padu dengan aman dan damai serta menjauhi sifat curiga-mencurigai antara satu sama lain. Konsep rukun negara terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah menggariskan tentang objektif masyarakat yang ingin dibentuk, manakala bahagian yang kedua adalah ikrar yang menggariskan tentang konsep 5 prinsip rukun negara.
Vaksin merupakan satu suntikan yang amat penting kerana vaksinasi mampu merangsang sistem imun supaya dapat melawan penyakit dan mengurangkan risiko kematian akibat virus COVID-19. Imunisasi dapat membantu mengurangkan risiko mendapat jangkitan yang lebih teruk dan kematian. Terdapat segelintir masyarakat yang memilih untuk menolak vaksin. Jika golongan anti-vaksin ini tidak diambil tindakan, lama-kelamaan akan mengganggu kesejahteraan negara. Hal ini berkait rapat dengan rukun negara, iaitu prinsip kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini bertujuan untuk memupuk warga negara yang bersopan santun dan beretika. Prinsip ini telah memainkan peranan sebagai panduan agar tingkah laku sosial sentiasa dilindungi dan dikembangkan sesuai dengan kepribadian kebangsaan dan nilai-nilai murni. Konsep sejahtera ini menerangkan bahawa hanya individu yang mencapai kesejahteraan diri yang mampu memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan negara. Seorang tokoh falsafah terkemuka negara kita telah berkata bahawa kesejahteraan ini perlu difahami dalam konteks mikrokosmik atau dalaman, yakni pengurusan diri yang seimbang antara elemen jeri, dan mikrokosmik atau luaran yang terdiri pada masyarakat, ekonomi, ekologi dan budaya. Jadi gabungan antara aspek inilah yang akan melahirkan falsafah sejahtera itu sendiri, yang akan membentuk pentafsiran kepada rukun negara. Jadi beliau juga telah berkata bahawa dengan konsep tersebut, dengan menggunakan kasyif syariah yang menyusun 10 unsur sejahtera yang terdiri daripada kerohanian, emosi, etika, intelek, kognitif, psikomotor, ekologi, ekonomi, budaya dan masyarakat, dan 5 komponen utama kasyif syariah, iaitu menjaga akal, jiwa, agama, keturunan dan harta. Jadi apakah kaitan konsep sejahtera ini dengan vaksin? Jadi kita dapat terangkan bahawa salah satu tujuan vaksinasi adalah untuk mengurangkan risiko kematian disebabkan virus COVID-19. Jadi golongan ibu hamil dan orang tua merupakan antara golongan yang berisiko tinggi untuk kehilangan nyawa. Jadi jika kita kaitkan dengan dari sudut konsep sejahtera, vaksinasi berkaitan rapat dengan menjaga keturunan dan nyawa. Jadi jika golongan anti vaksin ini tidak dicegah, maka ia akan meningkatkan kes serta risiko kematian. Langkah pertama dalam menangani masalah anti-vaksin ialah dengan melakukan kaunseling kepada penjawat awam yang enggan mengambil vaksin. Contohnya, kaunseling kepada guru-guru yang sebelum ini menolak vaksin COVID-19 akhirnya bersetuju untuk mengambil suntikan. Kementerian boleh mengadakan konsultasi secara berterusan bagi memastikan mereka mengambil vaksin. Semua pihak mestilah bekerjasama dalam membendung penularan jangkitan COVID-19. Seterusnya, langkah untuk mengatasi masalah anti-vaksin di Malaysia ini ialah melalui kawalan media. Hal ini dikatakan demikian kerana penyumbang terbesar yang menyebabkan pertambahan golongan anti-vaksin di Malaysia ialah perkongsian siaran atau posting-posting di media sosial oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Bagi mengawal pergerakan media Malaysia, pihak kerajaan boleh bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) untuk menyekat sebarang posting atau siaran kongsi mengenai maklumat palsu berhubung dengan vaksin. Selain itu, kerajaan juga boleh mengarahkan syarikat media tempatan seperti Astro Malaysia Holdings dan Radio Television Malaysia (RTM) untuk tidak menyiarkan sebarang iklan atau artikel mengenai perkongsian yang berbau anti-vaksin. Kerajaan perlu sedar dengan kuasa yang dimiliki oleh medan perhubungan ini dalam mempengaruhi cara berfikir dan penerimaan masyarakat dalam sesuatu hal. Melalui cara ini, kerajaan dapat mengurangkan kekeliruan orang ramai yang masih sangsi dengan keselamatan vaksin kerana segala maklumat palsu dan propaganda mengenai vaksin telah ditapis. Selain itu, antara langkah efektif menghadapi golongan anti-vaksin ialah dengan memberikan penerangan dan maklumat yang jelas tentang salah tanggapan mereka mengenai vaksin. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu perangi penyebaran informasi yang salah tentang vaksin ini dari semua sudut agar kesalahfahaman dan tanggapan mereka tentang vaksin ini dapat dibetulkan. Sebagai contoh, golongan anti-vaksin ini mendakwa ada yang meninggal dunia selepas mengambil vaksin di hospital ataupun klinik. Tetapi perkara sebenar yang menyebabkan kematian tersebut ialah mereka mengalami kemalangan janaraya ataupun sakit jantung. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama dalam menangani masalah golongan-golongan anti-vaksin ini melalui langkah-langkah ataupun dalam membuat kempen-kempen yang berkesan. Langkah mengatasi masalah anti-vaksin yang seterusnya ialah institusi agama mempertimbangkan semula hukum mengambil vaksin. Setakat ini, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam telah mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus bagi semua masyarakat Malaysia dan wajib bagi golongan yang ditetapkan oleh kerajaan. Terdapat golongan manusia yang tidak bertanggungjawab yang telah meremeh-remehkan kepentingan vaksin. Sekiranya institusi agama di Malaysia boleh mempertimbangkan semula hukum mengambil vaksin daripada harus kepada wajib, kebarangkalian masyarakat Malaysia untuk menerima vaksin tinggi kerana Majlis Agama sendiri mengeluarkan hukum tersebut dan sudah tentulah sumbernya sahih. Seperti yang kita semua tahu, maqasid syariah dalam agama Islam mementingkan pemeliharaan nyawa. Ini bermakna tindakan mengambil vaksin adalah bertepatan dengan kewajipan menjaga keselamatan nyawa dan mengelak kemudaratan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam syariat.
Akhir sekali, langkah yang efektif bagi menentang golongan anti-vaksin adalah dengan kuatkuasakan undang-undang yang lebih ketat. Contohnya, pihak kerajaan boleh membuat kuasakan undang-undang jenayah seperti memulakan pendakwaan kepada kumpulan anti-vaksin ke muka pengadilan. Kesannya golongan anti-vaksin ini berasa gerun dan takut untuk menyebarkan maklumat yang salah mengenai vaksin. Oleh itu, kerajaan seharusnya bersifat tegas dan bersikap proaktif terhadap golongan anti-vaksin bagi mengekalkan keharmonian dalam negara sekaligus memastikan program imunisasi dalam negara berjalan dengan lancar. Kesimpulannya, semua pihak termasuk rakyat perlu bersama dengan kerajaan dalam mendukung pengambilan vaksin untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 dan menepati konsep falsafah pendidikan kebangsaan, rukun negara dan konsep sejahtera. Walaupun kesan sampingan turut berlaku akibat daripada pengambilan vaksin, namun begitu kesan sampingan yang wujud adalah bersifat minor sahaja. Bahkan risiko penyakit yang akan menimpa seseorang jika dia tidak mendapatkan rawatan perubatan vaksinasi adalah lebih memudaratkan.